Okey, anda tanya tentang Liga Perdana, kita bawakan perkembangan Liga Perdana lah, Bah. Baik, kita bersama dengan Adam Zamri untuk aksi Liga Perdana melibatkan Polis Diraja Malaysia PDRM menentang pasukan Kelate. Jadi Adam, apa perkembangan di Ceras? Penyokong-penyokong PDRM dan juga Kelate nak tahu ni. Share sikit Adam. Baik, perlawanan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras sudah pun tamat dengan keputusan penuh, keputusan rasmi. Kelantan TRW melakukan kebangkitan untuk menang 2-1 ke atas PDRM. Separuh masa pertama PDRM mengawal permainan, namun tiada jaringan dapat dihasilkan baik PDRM maupun Kelantan. Namun jaringan semakin rancak di separuh masa kedua, bermula dengan gerakan daripada Alexander Amposah yang membuat hantaran silang. Hidir Idris menanduk kemas pada minit ke-73. Seterusnya Kelantan bangkit dalam tempoh 1 minit, 2 gol dijaringkan, bermula dengan Syamil Ghani menerusi satu tandukan, dan seterusnya Jack Hindle membuat terpaan yang begitu kemas untuk gol kedua dan juga gol kemenangan skuad Kelantan TRW, sekaligus menghampakan jurulatih Mat Zan Aris. Namun perkara positifnya, PDRM berjaya memecah telur hari ini. Mereka berjaya menjaringkan 1 gol selepas 3 perlawanan. Okey, Dam, kalau dilihat pada Syamil, antara yang tengah on form lah sekarang ni, selepas dia hasilkan jaringan kemenangan pada minggu lalu, hari ini dia meledak lagi. Dia diturunkan daripada minit awal permainan ataupun dimasukkan selaku pemain simpanan, Dam? Baik, jika tidak silap, dia dimasukkan sebagai pemain gantian. Nampak selepas itu banyak perubahan dalam corak serangan Kelantan TRW, kerana sebelum itu PDRM yang lebih banyak mengawal permainan. Kemasukan Syamil, seperti kita tahu, mempunyai kualiti yang cukup baik. Bekas pemain Melaka ini membuat gerakan-gerakan yang cukup berbahaya. Dia bergerak bukan saja di tengah, namun dia boleh bergerak ke kiri dan juga ke kanan untuk menyokong jentera serangan. Jadi Syamil dilihat sebagai senjata yang cukup ampuh ataupun super sub untuk skuad Kelantan TRW. Baik, tapi Adam, saya nak tanya juga, apakah sebenarnya Kelantan mempamerkan asa 100% mereka kerana mereka perlu bangkit di penghujung perlawanan untuk mencipta kemenangan ke atas pasukan PDRM, ataupun sebenarnya itulah persembahan terbaik yang dipersembahkan oleh pasukan TRW? Sebenarnya seperti yang diungkapkan oleh pengendali Kelantan TRW Marco Regina, dia sebenarnya tidak begitu gembira dengan gaya permainan yang ditampilkan oleh skuad Kelantan TRW pada malam ini. Dia hadir, dia sedar banyak kerja rumah yang ingin dilakukan, namun dia bersikap realistik sebenarnya, kerana bukan mudah untuk menukar mentaliti pemain dalam tempoh yang singkat. Ya, kerana dapat 3 mata penuh, tetapi untuk mengatakan yang dia berpuas hati, tidak, kerana banyak perkara yang tidak menepati kehendak dia sebagai jurulatih untuk permainan ataupun corak Kelantan TRW. PDRM dibarisi oleh lebih kurang 80% adalah anggota, Adam. Apakah benar, tidak syak lagi sumbangan pemain import untuk pasukan PDRM? Kalau saya boleh katakan secara jujur, ini adalah pandangan peribadi saya. PDRM mempunyai penyerang yang baik, cuma mungkin tidak begitu bagus pada malam ini, seperti Lazarus Kaimbi, kerana banyak sentuhannya yang jika dia lakukan lebih kemas, lebih teliti, mungkin membuahkan satu gerakan yang lebih berbahaya, kerana kali bola yang dihantar kepadanya tidak berjaya dikawal dengan baik. Malahan beberapa kali juga lorongan daripada rakan sepas ke kawasan final third dihantar begitu laju sekali, ibarat penyerang itu mempunyai kudrat seperti Usain Bolt untuk berlari, tetapi tidak, mereka mempunyai kekuatan yang cukup terbatas. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang membataskan mengapa PDRM tidak dapat menjaringkan gol pada malam ini. Okey, Dam, faham okey? Saya Shah Alam. Okey, Dam. Terima kasih, Dam. Okey, baik.
Okey, ini jadual perlawanan untuk peminat-peminat PDRM dan juga Kelantan. Menariknya, untuk Pantai Timur Derby akan berlaku pada 16 Mac babitkan lawan Terengganu 2 dan juga Kelantan United Abang Adik akan berdepan di Stadium Sultan Mahmud keempat pada 6 April. Bagi PDRM pula dijangka perlu menggunakan sebaik mungkin dua perlawanan berikutnya, 16 dan juga 20 Mac berdepan dengan Kuching dan juga Projek FM MSN. Like I told for last time, it was very important for us to take some point for this match because we have 3 matches away, and the important is okay. If you play in a good way, it's better, but most important for our team to take more points as possible. And I have every time a little disappointed about my team because we gave every time the first half for the opponent. They start to play football in a good way every time the second half. And for this time we was lucky we going to take goal in the first half. Second half, I think we take a goal in the best moment, in the best moment. But at the same time happy because I found this good spirit for this team. And about the moral, this 3 point is very, very important. I think that this team, I repeat several times, they have a great potential. But please, for the fans, for the club, we need the time to build something important. And I hope that in 2 months we play in the way that I like. But now is okay. We take this 3 point. Now we rest tomorrow and we prepare immediately the next match in Terengganu. Coach, it seems that you are relieved. You get 3 points. What do you think that Kelantan should at least win earlier? I mean, score, because you have a lot of chances. Your boys have a lot of chances. They could score earlier, not wait until 18 minutes. Yeah, yes. But probably I try to improve during the training session the way to play that I would like to play. I know we need the time, but probably the approach of the match until now is not. We must to change something. I don't know. Honestly, I don't know, because every day I think about the kind of approach. When we play with foreign players and local players, both they think they think in different way to the approach. For me, it's very important when prepare the match 3 days before, 1 day before, because it is impossible. It's not human to switch off, switch on. Okay. And I said to, especially for the local player, please, you must have the focus for the match 3 days, minimum 3 days before. You must to play in your mind the match several times until the day the match. In this way, this player to become a professional player. Memang mengecewakan lah kan. Kita dah leading. Kalau kita tengok memang kita punya disiplin kita lah. Kita dah leading 1-0, sepatutnya kita lebih kata compact lagi lah. Tapi kalau kita tengok positioning pemain tu memang tak betul lah kan. Itu memberi ruang kepada pasukan Kelantan FC, dan kita bagi tendangan sudut yang saya rasa kalau kita tengok pun memang tak sepatutnya lah kan terjadi macam tu. Tetapi
sepatutnya pemain lebih organize lagi lah bila tendangan sudut. Sebab apa kita tengok kita punya positioning gitulah bila tendangan sudut tu. Kita tengok Syamil di belakang kan free, tak ada yang apa marking dia apa semua. Itu yang menyebabkan Kelantan FC dapat jaringan gol lah. Dan bila pemain dah down kan dengan kedudukan seri lagi apa semua, itu Kelantan FC mengambil kesempatan lah dari kelekaan kita kan untuk menjaringkan gol kedua lah. Kalau kita tengok tempoh pun dalam masa 1 minit. 1 minit. Jadi satu result yang saya rasa mengecewakan lah PDRM FC. Coach, sebab kita nampak first half PDRM mengawal keseluruhan perlawanan. Ya. Pada pandangan coach, apa yang kurangnya lagi? Kita memang dari segi possession kan, kita dah ada game plan kita apa semua. Tapi kalau kita tengok dalam separuh masa pertama pun satu percubaan saja yang kita lakukan lah. Jadi memang itu nampak kelemahan kita lah kan, finishing kita lah. Jadi kita kena improve tu lah. Tapi dalam masa kedudukan separuh masa kedua kita ada peluang, pemain-pemain pun ada membuat percubaan. Selepas kita dalam separuh masa pertama itu kita postmortem, kita memberitahu apa sepatutnya kita buat lah kan. Jadi itu yang kita punya apalah kelemahan kita lah kan. Dalam game-game yang apa pun lepas kita tak dapat menjaringkan gol kan. Jadi itulah penyudah kita lah, kita kena improve.